Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20, pengurusi, ahli jawatan kuasa, barisan, para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin, tuan-tuan, tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang lebih mulia daripada syukur. Tidak ada kesedaran sebagai seorang hamba yang lebih penting daripada syukur. Syukur menjadikan kita ingat yang kita perlukan Allah. Syukur menjadikan kita sedar dan ada perasaan yang kita perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari Jumaat dan pada hari-hari biasa kita digalak untuk memperbanyakkan selawat buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hari ini kita nak berbicara sedikit tentang solat. Kerana dan tajuk khutbah kita pun adalah tentang azan dan solat. Kerana solat adalah perkara pertama yang Allah bakal tanya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Benda yang pertama yang seorang hamba akan disoal, seorang hamba akan ditanya ketika mana hisab dan perhitungan adalah solat dia. Dan solat begitu penting. Kalaulah seseorang tersebut di dalam soal jawab, di dalam perhitungan hisab solat dia berjaya, maka Allah tak tanya soalan yang lain. Fa in saluhat saluha sairu amali, sabda Nabi. Pentingnya solat. Kalaulah solat dia lulus, maka lulus amalan dia yang lain. Allah tak cek, tak pandang, tak tengok amalan dia yang lain. Namun sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah pada waktu itu solat dia ada masalah, wa in fasadat, kalaulah solat dia ada masalah, solat dia kantoi ataupun pada waktu itu tak sempurna, ada masalah, maka fasada sairu amali, amalan yang lain pun akan turut ada masalah. Maka inilah pentingnya solat. Satu-satunya amalan yang tidak pernah gugur dalam apa jua keadaan, kecuali jika gila ataupun hilang akal. Tak pernah gugur. Sabda Nabi SAW, kalau tak boleh solat berdiri, maka Nabi SAW suruh solat duduk. Tak boleh solat duduk, maka Nabi SAW suruh solat berbaring. Tak boleh solat berbaring, tak boleh buat pergerakan, maka hatta dengan pergerakan mata pun pada waktu itu seseorang tersebut perlu solat. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur pada apapun situasi, pada apapun keadaan, pada apapun sebab dan alasan. Musafir, maka daripada 4 boleh 2. Tak dapat pada waktu tu nak solat pada waktu, maka ada jamaknya, boleh digabungkan. Tetapi solat adalah satu amalan yang sangat-sangat penting, yang mana tidak boleh gugur pada apapun keadaan. Tak ada gugur. Maka sebab itu setiap orang Islam
Dia patut menjaga solat kerana solat adalah lambang agama dia. As-salatu imaduddin, sabda Nabi. Solat adalah lambang agama dia. Man aqamaha, orang yang pada waktu itu dia menjaga solat dia, faqad aqamad din, dia jaga agama dia. Wa man hadamaha, orang yang pada waktu itu dia ambil ringan tentang solat dia, faqad hadamad din, sebenarnya dia ambil ringan tentang agama dia. Maka masya-Allah, semua yang datang awal ini, semua yang datang pada hari Jumaat ini, mudah-mudahan pastinya adalah orang yang mengambil berat tentang solat. Namun realitinya masih lagi banyak orang yang pada waktu itu tidak solat. Maka selain daripada kita ambil berat tentang solat kita, jangan pernah kita berhenti mengajak manusia untuk menjaga solat. Nabi SAW, ketika mana baginda Nabi SAW pada waktu perlu dipapah, kena papah pada hujung usia baginda, pun Nabi SAW tetap tunjukkan kepada para sahabat pentingnya pada waktu itu untuk solat berjemaah, untuk solat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita lihat solat begitu penting dalam kehidupan seharian, maka pasti ada sifat-sifat daripada solat yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Pasti ada. Ibadah yang mula ditanya, ibadah yang pada waktu itu sangat penting untuk diambil berat, maka sebenarnya ada sifat-sifat, ada keadaan-keadaan, ada akhlak-akhlak dalam solat yang pada waktu itu perlu untuk kita bawa keluar daripada solat. Maka kata para ulama, antara yang kita boleh bawa sikap solat keluar solat adalah pada waktu itu, kalau kita lihat solat dia ada waktu dia, ada masa dia, maka waktu solat sentiasa berubah-ubah walaupun tak banyak. Dan setiap orang beriman dituntut untuk solat pada awal waktu, dituntut untuk solat pada awal waktu. Lebih besar pahala, lebih besar ganjaran, lebih besar pada waktu itu balasan apabila solat itu ditunaikan di awal waktu. Maka kata para ulama, daripada sini sebenarnya agama Islam, Allah nak mendidik manusia untuk belajar menjaga masa dan waktu. Sangat penting. Sebab bagaimana kita dididik untuk jaga solat. Contohnya, kita dah tahu Jumaat pukul berapa, maka kita datang awal sebelum daripada waktu kita datang. Begitu juga kita dah tahu hari ni asar pukul berapa, maka kita dah bersedia awal. Kita tahu maghrib pukul berapa, maka kita bersiap awal. Maka sebenarnya daripada waktu-waktu salat yang mana Allah sebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada ketetapan waktu dia. Sebenarnya agama nak mendidik kita untuk menghargai masa, untuk menepati waktu, untuk pada waktu itu mengambil berat tentang masa. Sebab itu orang yang memang dah jaga solat, sepatutnya dia tak ada masalah untuk menjaga waktu, untuk menjaga masa, untuk mengambil berat tentang waktu dan masa. Itulah sebenarnya didikan agama, kata sebahagian para ulama, daripada waktu solat sebenarnya nak mengajar manusia tentang menghargai waktu dan masa. Bahkan Allah bersumpah demi masa, wal asar, demi masa. Apakah sikap manusia dengan waktu dan masa? Innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia dia tak hargai masa, dia tak hargai waktu, maka beradalah manusia di dalam kerugian. Maka itu yang pertama. Kemudian kalau kita boleh belajar daripada solat, kata para ulama, solat mendidik kita untuk bersihkan diri daripada hadas kecil dan besar. Maka kalau ada hadas besar nak solat, kena mandi dulu.
Kalau ada hadas kecil nak solat, maka kena berwuduk dulu. Kita diajar ketika mana solat menjaga kebersihan tubuh badan kita. Kita diajar ketika mana nak solat, bersihkan dengan wuduk terlebih dahulu. Kita diajar ketika mana solat, antara syarat sah solat, maka kena bersih pakaian, kena bersih tempat solat dan sebagainya. Maka kata para ulama, di sini pun sebenarnya adalah didikan agama untuk umat Islam untuk menjaga kebersihan. Bahkan kebersihan sangat penting sehingga Nabi SAW bersabda, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Orang kalau beriman, dia mesti bersih. Orang yang beriman, dia mesti bersih. Tidak mungkin seseorang itu dia beriman dan pada waktu itu dia kotor. Tak mungkin seseorang itu jika dia beriman, maka pada waktu itu dia tidak mengambil berat tentang kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, sabda Nabi, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Maka sebab itu bila kita didik kita dengan wuduk, bila kita didik diri kita dengan pemakaian yang bersih untuk solat, bila kita didik diri kita tempat solat mesti bersih, sebenarnya Islam nak mendidik umatnya pada waktu itu untuk mengambil berat tentang kebersihan. Dan ini kadangkala yang sedih, kadangkala bila tempat pada waktu itu yang berkaitan dengan Islam, maka kotor. Bila berkaitan dengan Islam, tidak diambil berat tentang kebersihan. Padahal kebersihan adalah tanda daripada iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Kemudian kalau kita lihat ketika mana kita dah mula solat, bila kita dah mula solat, maka bila kita berada dalam solat, perkataan-perkataan yang sebelum solat kita boleh cakap, maka dalam solat kita tak boleh berkata-kata. Kita hanya pada waktu itu dibenarkan bercakap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Maka kata para ulama, dari pengajaran yang ketiga daripada didikan solat adalah sebenarnya nak mendidik diri kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita. Sebab ketika mana Nabi SAW ditanya, apakah sebab kebanyakan manusia masuk neraka? Apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Sabda Nabi SAW dua: al-fam, mulut, wal faraj, dan kemaluan. Maka dalam solat pada waktu itu kita dididik untuk jaga mulut kita. Kita tak bercakap, kita tidak menuturkan perkataan, kita tidak melafazkan sesuatu perkataan kecuali pada waktu itu yang Allah suka. Maka sebenarnya didikan untuk kita luar daripada solat, kita patut didik, latih mulut kita hanya untuk bercakap perkara yang Allah suka. Zaman kita, masing-masing pada waktu itu dia kata, biarlah aku nak cakap apa, suka aku. Bila manusia dia bercakap apa yang dia suka, maka pasti akan mengundang akan kemurkaan Allah. Sebab yang paling membinasakan manusia adalah mulut dia, adalah lidah dia, adalah perkataan dia. Ketika mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, panjang lebar Nabi SAW terangkan amalan-amalan agama kepada Muaz bin Jabal. Nabi SAW terangkan kepada Muaz bin Jabal apakah amalan yang boleh masukkan manusia ke dalam syurga. Nabi terangkan kepada Muaz bin Jabal apakah amalan yang kalau manusia jaga, mudah untuk dia melakukan amalan yang baik. Nabi SAW terangkan apakah pada waktu itu akan amalan yang paling penting dalam agama. Tetapi di hujung hadis, Nabi SAW terangkan, mahukah aku terangkan kepada kamu wahai Muaz, apakah ringkasan daripada agama? Ringkasan daripada agama. Maka apakah ringkasan daripada amalan agama? Maka Nabi SAW kata Muaz bin Jabal, fa'akhadha bilisanih. Nabi pegang lidah baginda. Nabi tak cakap. Fa'akhadha bilisanih. Nabi pegang lidah baginda. Praktikal Nabi pegang. Maka Nabi bersabda, kuffa alaika hadha. 3 perkataan. Kuffa, tahan.
Sebab memang kena tahan. Masing-masing nak bercakap, masing-masing nak berkata-kata, masing-masing dia nak kongsikan pandangan dia, masing-masing anggap diri ni sahaja betul, masing-masing pada waktu itu nak memaksa orang menerima idea dia, masing-masing pada waktu itu nak orang terima kata-kata dia. Maka Nabi gunakan perkataan kuffa. Kuffa apa maksud kuffa? Tahan. Alaika ay alzim, wajibkan, lazimkan untuk kamu tahan hadza, lidah ini. Maka Muaz bin Jabal pada waktu itu hairan, nampak mudah jaga lidah. Maka Muaz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, adakah dengan lidah manusia boleh masuk ke dalam neraka? Adakah dengan lidah manusia boleh masuk ke dalam neraka? Sebab Nabi bagi peringatan seolah-olah penting sangat jaga lidah. Maka sabda Nabi SAW, wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah penyebab utama manusia dicampak ke dalam neraka dalam keadaan diseret pada wajahnya kecuali disebabkan apa yang diungkapkan oleh lidah dia? Maka pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat dalam solat, bila kita tak boleh menuturkan apa yang kita suka, bila kita tak boleh bercakap apa yang kita rasa betul, bila kita tak boleh melafaz melakukan apa yang kita nak, kita hanya buat apa yang Allah suruh. Allah suruh baca Fatihah, Fatihah lah. Nabi SAW menyuruh kita membaca tahiyat, tahiyat lah. Salam, salam lah. Takbir, takbir lah. Sebenarnya nak mendidik kita, luar solat pun wahai manusia, jagalah lidah kamu. Maka itu adalah pengajaran yang ketiga. Pentingnya untuk kita menjaga anggota kita, lidah kita terutamanya, perbuatan kita berdasarkan apa yang Allah suka. Tapi kalau zaman kita, masing-masing pada waktu itu nak memperjuangkan apa yang dia suka, apa yang dia rasa betul. Orang lain pada waktu itu terasa, biarkan. Orang lain pada waktu itu marah, lantak dia. Orang lain pada waktu itu kecewa, biarkan dia. Itu pada zaman kita. Tetapi sebenarnya agama Islam, salat mendidik kita untuk kita jaga lidah kita. Sebab apa yang manusia simpan dalam hati, maka itu tidak akan disoal. Apa yang manusia mula zahirkan, walaupun dengan pertuturan, walaupun dengan lawak jenaka, maka setiap patah perkataan akan dihisab, disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ma yalfidhu min qaul, tidak ada apa-apa yang manusia lafazkan, apa pun yang manusia lafazkan, walaupun lawak, walaupun jenaka, walaupun dengan tujuan bergerau senda, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dah ada malaikat yang sentiasa bersedia, yang tidak pernah lupa untuk mencatat apa yang manusia lafaz dan tuturkan. Maka itu pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada solat. Pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada solat adalah ketika mana kita berada dalam keadaan sujud. Maka sujud adalah keadaan yang paling hampir kita dengan Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, keadaan yang paling hampir seorang hamba dengan Allah adalah ketika mana sujud. Maka di sini pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, lagi kita menghina diri kita kerana Allah, sebenarnya lagi Allah akan muliakan kita. Lalu kadang-kala kita nak menghina diri kita untuk manusia. Banyak orang pada waktu itu dia sanggup menghina diri dia untuk manusia, untuk pada waktu itu nak dapatkan sesuatu daripada manusia. Maka pengajaran sujud mendidik kita, kita hanya patut menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dan orang yang belajar menghinakan dirinya sebagai seorang hamba untuk Allah, lagi mulia dia di sisi Allah. Sabda Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Lagi seseorang itu dia muliakan dirinya kerana Allah, untuk Allah,
maka rafa'ahu Allah, lagi Allah akan muliakan orang tersebut di sisi Allah. Dan ini kita boleh dapat daripada sujud kita. Bagaimana sujud adalah keadaan hampir seorang hamba kepada Allah, maka Nabi bersabda, fa'akhiru fihi doa, maka banyakkanlah doa ketika mana sujud. Sebab dia hina diri dia, dia memperhamba diri dia, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, bukan kerana sesiapa, tetapi semata-mata untuk Allah. Orang yang muliakan dirinya untuk Allah, maka Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, orang yang pada waktu itu menghina diri dia untuk makhluk, maka Allah pasti akan menghinakan orang tersebut. Maka ini pun pengajaran yang kita boleh dapat daripada solat. Kemudian pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat daripada solat adalah khusyuk. Bagaimana kita dituntut untuk khusyuk. Para ulama berbeza pendapat apakah penafsiran tentang khusyuk. Ada menunjukkan kepada makna takut, tetapi bahasa yang paling mudah, yang mudah untuk kita faham, bahawa ketika mana solat, kita dituntut untuk fokus dalam solat kita. Kita dituntut untuk fokus di dalam solat kita. Sebab manusia ini terlalu cepat hilang fokus dia. Dia berada dalam solat, tapi mungkin dia dah sampai negara lain. Dia mungkin pada waktu itu sedang buat sesuatu, tetapi pemikirannya tidak berada di situ. Maka sebenarnya tuntutan khusyuk dalam solat mendidik manusia untuk fokus dalam melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak fokus. Kita duduk dengan keluarga kita, kita tak be present. Kita tak tahu apa yang keluarga kita buat. Kita kadang-kala bila buat sesuatu, kita tak fokus, hilang fokus kita. Baru buat satu benda, belum selesai, kita dah buat benda yang kedua. Benda yang kedua belum selesai, kita dah buat benda yang ketiga. Sama juga dengan kerja, dengan berniaga. Belum selesai satu benda, kita pada waktu tu tinggalkan, buat benda yang kedua. Belum selesai berjaya lagi perniagaan pertama, dah tinggalkan, buka perniagaan kedua, perniagaan ketiga. Sebenarnya dalam solat, khusyuk nak mengajar umat Islam pada waktu itu fokus. Kita lihat bagaimana fokus dakwah Nabi SAW. Walaupun beberapa tahun berdakwah, hanya beberapa orang masuk Islam, tapi Nabi fokus kepada dakwah baginda. Fokus sebenarnya adalah kekuatan yang kita kenali sebagai istiqamah. Sebab itu sabda Nabi SAW, amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang berterusan, wa in qalla, walaupun amalan itu adalah sedikit, walaupun amalan itu tak seberapa. Kita dah masuk waktu. Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat, adanya kebaikan. Dan hari ini tajuk khutbah kita pun adalah solat. Mudah-mudahan semua yang hadir, terutamanya saya dan kita, dapat berazam untuk menjaga solat 5 kali sahaja yang Allah minta daripada kita. 5 kali daripada 24 jam yang Allah bagi, daripada ribuan nikmat yang Allah bagi. Mudah-mudahan kita dapat jaga solat kita insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.